Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan semua pelajar sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat dan insya-Allah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam subjek RBT ataupun reka bentuk dan teknologi. Okey, apa tujuan kita belajar RBT? Tujuan kita belajar RBT ni adalah untuk kita menerapkan kepada pelajar tentang kriteria reka bentuk menggunakan teknologi dalam pembinaan dan pembuatan produk selaras dengan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Di mana kita memberikan penerapan-penerapan asas kepada pelajar bagi kita mewujudkan ataupun melahirkan individu-individu yang mempunyai kemahiran-kemahiran asas yang kita boleh gunakan ilmu tersebut pada masa yang akan datang. Di mana kita dapat membantu negara kita dalam bidang industri dan juga meningkatkan ekonomi negara sekaligus. Okey, kita terus masuk kepada topik kita yang pertama. Boleh buka muka surat 4 dalam buku teks, yang mana tajuknya adalah peraturan keselamatan. Peraturan keselamatan bengkel. Okey. Kita terus masuk pada poin yang pertama, iaitu patuhi arahan dan makluman guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Okey, kita kena patuhi apa yang guru bagi tahu kepada kita, apa yang kita kena buat dan apa benda yang kita tak boleh buat semasa kita berada dalam bengkel. Okey, arahan guru itu adalah sangat-sangat penting, iaitu supaya tidak berlaku sebarang perkara yang tidak diinginkan seperti kecederaan dan sebagainya. Contohnya, perkara yang guru bagi tahu kita itu untuk mengelakkan kita daripada melakukan perkara yang boleh mendatangkan kecederaan. Kalau tidak pada kita, mungkin kepada rakan kita. Sekaligus kita haruslah mendengar kepada arahan guru tersebut supaya kita dapat mengelak daripada sebarang masalah yang di mana boleh mendatangkan masalah kepada kita, kepada guru tersebut dan juga kepada sekolah. Dan insya-Allah dengan mendengar kepada arahan guru tersebut, kita dapat mengelakkan daripada berlakunya sebarang kecelakaan ataupun kecederaan semasa melakukan aktiviti di dalam bengkel. Okay, kita terus kepada poin yang kedua, iaitu patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Okey, contoh tanda keselamatan kita boleh tengok di muka surat 8. Kat situ ada tanda-tanda keselamatan, contohnya lantai licin macam mana simbol dia, bahan mudah terbakar macam mana simbol dia. Okey, macam gambar di atas, kita tengok gambar ni, dia cakap kena guna kasut keselamatan, kena guna pelindung muka, kena guna pelindung mata, sarung tangan sebagainya. Dan tanda keselamatan ni kita kena patuhi. Sebab apa? Sebab ini akan menjadikan kita lebih berwaspada semasa melakukan tugasan. Contohnya kita nak menggergaji kayu. Kita nak gergaji kayu, kena pakai penutup mata ataupun penutup mulut supaya habuk daripada kayu tersebut tidak kena kepada muka kita ataupun masuk dalam mata kita dan boleh mengelakkan daripada berlakunya kecederaan. Okey, kita terus kepada poin yang ketiga. Letakkan beg di tempat yang disediakan. Okey, beg yang kita pakai tu tak boleh bawa masuk dalam bengkel sebab yang pertama, tak mengganggu aktiviti. Kalau kita bawa masuk beg tu dalam bengkel, dia akan mengganggu aktiviti kita. Contohnya kita nak menggerudi, kita nak menggergaji. Beg itu ada di situ dan mungkin kita boleh terbawa sekali beg tersebut. Contohnya kita menggerudi dengan beg tu sekali kita gerudi. Maksudnya beg tu kita kena susun kat luar. Susun sebaik-baiknya. Susun sekemas-kemasnya. Bagi memudahkan kita nak buat kerja, tak ganggu orang lain nak buat kerja. Dan yang kedua, ruang lebih luas. Itu dah semestinya lah. Bila beg dah kat luar, ruang dalam tu luas untuk kita bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain. Okay. Seterusnya, yang keempat, buka semua pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti. Ini sangat penting. Sebab apa? Sebab kita nak pengudaraan yang masuk dan keluar. Dan kita nak pencahayaan yang masuk dan keluar. Pencahayaan dan juga pengudaraan mestilah baik semasa kita melakukan aktiviti. Ini adalah bagi mengelakkan daripada berlakunya sebarang kecederaan ataupun mendatangkan sebarang penyakit. Contohnya kita tersedut habuk, menggergaji kayu, pengudaraan tak cukup. Masih habuk-habuk itu masih bermain-main kat dalam bengkel tu sebab tak buka tingkap, tak buka pintu. Jadi dia boleh mendatangkan contohnya
pelajar yang ada masalah kesihatan, contohnya hidung, sesak nafas dan sebagainya, boleh mendatangkan bahaya kepada pelajar tersebut. Dan juga pencahayaan ni maksudnya semasa kita buat kerja tu, kita tak buat kerja dalam tempat gelap. Contohnya kita nak memaku, kita buat dalam tempat gelap, boleh terpaku tangan. Tak tangan kita, tangan kawan kita, boleh mendatangkan bahaya. Jadi perkara ini sangatlah penting untuk kita buka tingkap dan juga buka pintu semasa melakukan aktiviti sebelum. Yang kelima, alatan yang kita nak guna tu, kita mestilah mendapat kebenaran guru dulu. Kalau guru tak bagi guna, tak boleh guna. Ada sebab. Maksudnya kalau kita nak guna alatan tu, kita kena cakap guru, cikgu, kami nak guna alatan ni boleh? Guru akan periksa dulu alatan tu. Ini adalah untuk supaya cikgu memastikan, guru tu memastikan bahawa peralatan itu rosak ataupun selamat untuk digunakan. Kalau rosak, guru tu tidak akan bagi kebenaran sebab mendatangkan bahaya. Dan kalau tak rosak pun, jikanya barang itu atau peralatan itu tajam, contohnya gergaji, mungkin guru akan pantau kita. Guru bagi kebenaran dan kita kena buat perkara tersebut, proses aktiviti tersebut di hadapan guru. Sebab risikonya tinggi. Walaupun bahan yang kita gunakan itu adalah selamat, tetapi risikonya adalah tinggi sebab kita menggunakan peralatan-peralatan yang tajam. Okey. Kita terus kepada poin yang terakhir. Okay, terakhir sekali, semestinya lah kita dah selesai buat semua kerja aktiviti tu. Dah selesai buat semua, kita mesti bersihkan meja kerja kita dan bengkel setelah selesai. Okay, pertama sekali, sebab apa kita kena bersihkan? Sebab apa kita kena bersihkan? Adalah untuk memastikan bengkel sentiasa kemas. Bila bengkel kemas, macam mana kita masuk tadi kemas, kita keluar pun kita kena kemaskan balik. Ini adalah kita nak memudahkan pelajar yang seterusnya atau kelas yang seterusnya. Dia nak guna bengkel, maksudnya dia guna tu dah bersih dah. Maksudnya tidak mendatangkan sebarang masalah kepada dia untuk melakukan aktiviti. Dan yang kedua adalah, semua kita tahu adalah kekemasan itu, adalah kebersihan itu adalah tanggungjawab kita bersama. Dan kita mestilah memudahkan orang lain. Jika kita nak Allah mudahkan urusan kita, sama-samalah kita memudahkan urusan orang lain. Dan insya-Allah setakat itu saja untuk pembelajaran kali ini, iaitu peraturan keselamatan bengkel. Okay, kena ingat baliklah peraturan-peraturan tersebut supaya aktiviti sebarang kegiatan yang kita lakukan dalam bengkel dapat berjalan lancar dan dapat mengelakkan daripada berlakunya sebarang kecederaan dan perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Okey, dan Ustaz minta kamu untuk buat tugasan di mana buat peta minda. Buat peta minda mengikut urutan daripada perkara yang pertama sehinggalah perkara yang terakhir. Urutan tu maksudnya daripada mana? Daripada nombor 1, apa yang kita kena buat. Nombor 2, apa peraturannya. Nombor 3, apa peraturannya. Buat peta minda dengan kemas dalam buku tulis RBT. Dan itu saja. Semoga kita dipermudahkan segala urusan. Dan insya-Allah Ustaz doakan semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Dan sehingga kita jumpa lagi pada pembelajaran seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.